Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita punya program seperti mana dalam kita punya itinerary tu. Untuk program dalam kita akan sekitar Masjid Nabawi. Tak besar pun, kita jalan perlahan je. Penat rehat. Kita Masjid Nabawi ni banyak sejarahnya lah, kita akan cerita nanti. Kita akan singgah ke beberapa tempat yang ada kesan sejarah yang masih ada di sekitar Masjid Nabawi. Okey, first kali depan kita tahulah Masjid Nabawi. Dan dikatakan nak tahu besar mana bandar kota Madinah, iaitu besar pagar ni. Kecil je. Bagi kita kecil, tapi zaman dulu tu besar lah kota Madinah asal. Sebab tu bila Nabi hijrah, Nabi sampai pada 8 hari bulan Rabiul Awal. Nabi sampai di Masjid Quba. Yang kita ceritakan Masjid Quba tu. Nabi semayang kat situ, buat masjid kat situ. Lepas pada tu baru Nabi masuk Madinah. Maksudnya masa tu Quba belum Madinah lagi. Quba adalah perkampungan Quba. Dia bukan perkampungan. Dulu nama dia Yasrib. Madinah nama lama Yasrib. Berasal daripada nama seorang Yahudi bernama Yasrib bin Qaniyah. Tapi selepas itu Nabi SAW tukar daripada nama Yasrib kepada nama Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya. Dan Nabi berpesan, Nabi kata, barang siapa yang menamakan Madinah sebagai Yasrib, mohonlah taubat kepada Allah SWT, kerana aku telah menukarkan nama dia sebagai Madinah, dan dia adalah taubah ataupun tubah, tempat yang diberkati ataupun tempat yang telah disucikan. Kemudian Nabi SAW mengharamkan tanah Madinah ni jadi tanah haram. Itu kita dah cerita dah sebelum ni kan. Okey, nak tahu besar mana bandar kota Madinah? Lebih kurang pagar ni. Dan dia tidak akan, masjid tidak akan extend, tidak akan besar. Dia akan besar ke kanan ataupun ke kiri. Ke kanan tak mustahil lah, sebab ke kanan ada tempat-tempat sejarah yang lain kita akan jumpa nanti. Dia akan besar, nampaknya macam dah berlaku construction di sana. Dia akan besarkan ke kiri masjid. Masjid setakat ini Masjid Nabawi 8 kali proses pembesaran. Zaman Nabi saja 3 kali. Zaman Nabi saja 3 kali berlaku proses pembesaran. Lepas tu zaman khalifah demi khalifah, zaman Sayyidina Osman, zaman Umar Abdul Aziz pun dibesarkan. Zaman Osmaniyah lagi besar. Jadi dah 8 kali proses pembesaran Masjid Nabawi. So kalau zaman sekarang ni, kalau nak berlaku pembesaran, tak akan berlaku ke belakang lah, dia akan berlaku nampaknya ke sebelah kiri Masjid Nabawi. Okey, so kita akan jalan ke kanan. Kita akan pergi ke Masjid Ghamamah dulu. Jom. Sekarang kita berada di Masjid Ghamamah, atau dinamakan sebagai Masjid Musalla, ataupun nama dia Masjid Ghamamah. Dia ada signboard tertulis Masjid Ghamamah. Kenapa dinamakan Masjid Ghamamah? Apa maksud Ghamamah? Ghamamah ni bermaksud awan. Dalam hadis disebut Zalat Ghamamah. Zalat hul Ghamamah, dinaungi awan. Di sinilah dulu kawasan lapang, di sinilah tempat Nabi SAW melakukan solat sunat istisqa. Di sini tempat Nabi SAW menunaikan solat sunat istisqa di tengah padang. Bila solat sunat istisqa ni maksud apa? Adalah tujuan untuk kita nak minta Allah turunkan hujan. So dia melakukan solat sunat istisqa. Di sinilah tempatnya. Solat sunat hari raya, solat sunat istisqa di tempat yang lapang. Disunatkan untuk kita solat di tempat yang lapang. Jadi sebab tu dinamakan, ketika mana Nabi SAW mendirikan solat sunat istisqa, datang sekumpulan seketul ke apa? Segumpal awan. Segumpal awan datang memayungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil Zalatul Ghamamah. Sebab itulah sejak itu dinamakan sebagai Masjid Ghamamah. Itu satu. Peristiwa yang lain, setiap kali mana tiba hari raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha, Nabi akan solat sunat hari raya di sini. Dan ada riwayat mengatakan di sinilah tempat terakhir Nabi solat sunat hari raya pada tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-10 ataupun tahun ke-8 Hijrah, lupa. Dan depan kita tu ada Masjid Abu Bakar. Situ pun tempat mendirikan solat sunat hari raya juga. Yang tadi kita pergi dekat Masjid Sayyidina Ali tu, Masjid Putih belakang tu Sayyidina Ali, juga tempat Nabi mendirikan solat sunat hari raya. Ini kalau kita tengok binaan ni, binaan bangunan ni, ini bukan binaan asal. Ini binaan zaman Turki Uthmaniyah. Binaan ni adalah zaman Turki Uthmaniyah, cuma dibaik pulih oleh kerajaan Saudi. Dan nampak ada bocor ke apa semua, dicat balik apa semua, dijagalah kebersihan semua. Takut ada roboh ke apa, dijaga oleh kerajaan Saudi. Tapi binaan asalnya adalah binaan Turki Uthmaniyah. Bukan, Turki Uthmaniyah binaan yang kedua. Binaan yang asal pertama adalah Khalifah Umar Abdul Aziz.
Seperti kita sebut, Khalifah Umar Abdul Aziz ni dia banyak buat perubahan di Madinah ni. Dia buat pembesaran Masjid Nabawi. Lepas tu dia apa? Kawasan lapang ni, yang kawasan lapang tempat-tempat Nabi solat hari raya ni ataupun solat-solat istisqa ni, diberikan masjid sebagai tanda ataupun sebagai kubu peringatan. Jadi itulah jasa Masjid Ghamamah ni, antara jasa Khalifah Umar Abdul Aziz dan juga jasa Turki Uthmaniyah, Kerajaan Uthmaniyah. Sekarang kita berada di gate pintu 326. Okey, depan kita ni yang nampak pokok kurma macam kebun ni, ini nama dia Saqifah Bani Sa'idah. Nama dia Saqifah Bani Sa'idah. So apa sejarah dia? Sejarah yang pertama, okey, bila mana Nabi SAW balik daripada perang, balik daripada musafir. Okey, bila mana Nabi SAW balik daripada perang, balik daripada musafir, Nabi tak akan balik rumah dulu. Sebab tu ulama kata sunnah pada kita, bila kita balik daripada musafir jauh, jangan terus balik rumah. Sebab bila kita balik rumah, badan kita penat. So kita nak layan keluarga, nak layan anak, nak layan keluarga kita apa semua. So badan kita penat. So dengan tak mandi, dengan apa semua, so tak sesuai keadaan tu. Nabi, sunnahnya Nabi SAW bila balik, Nabi akan berehat paling tidak 1 hari. Nabi akan berehat di Saqifah Bani Sa'idah. Rumahnya situ je, Raudah tu, rumah Nabi. So Nabi akan berehat di kebun ni, kebun Saqifah Bani Sa'idah ni. Berehat, situ ada air. Dia macam R&R lah. Senang cerita, dia R&R. So Nabi akan berehat sini. Nabi dah mandi, dah segar, dah apa semua, barulah Nabi balik rumah jumpa keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa yang kedua, kisah yang kedua, Saqifah Bani Sa'idah ni merupakan tempat mesyuarat. Bila mana hari kewafatan Nabi SAW, hari kewafatan Nabi SAW, yang uruskan jenazah Nabi, yang mandikan jenazah Nabi hanya ahli keluarga saja. Sayyidina Ali, Fatimah, Aisyah dan sebagainya. Keluarga Nabi saja yang uruskan jenazah Nabi. Abu Bakar keluar, Sayyidina Umar keluar, semua sahabat-sahabat yang besar semua keluar. Mereka bermesyuarat, bersidang, bermesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah. Dan memang itu peraturan ataupun dia punya kaedah dalam Islam. Bila mana seorang pemimpin, seorang raja, seorang pembesar ataupun seorang pemimpin meninggal dunia, maka sebelum dikebumikan, kena cepat-cepat buat pelantikan baru. Bila Nabi SAW wafat, maka tidak ada lagi yang akan ganti Nabi. Sebab Nabi ni Nabi khatamun nubuwah, Nabi akhir zaman. So takkan ada Nabi lagi. Maka perlu ada lantik sebagai pengganti, iaitu Khalifah yang pertama. So tempat mereka bermesyuarat, bersidang itu adalah di Saqifah Bani Sa'idah. Di situlah tempat mereka bersidang. Maka cerita dia panjang lah. Mereka bermesyuarat, siapa nak lantik Nabi. Ada yang kata Sayyidina Umar. Apa hujah, apa alasan Sayyidina Umar lebih layak? Sebab Nabi kata, kalaulah ada Nabi, Umar lah layak. Kalaulah ada Nabi selepas aku, Umar lah orangnya. Nabi pernah cakap macam tu. Okey, itu yang pertama. Lepas tu pula ada cadangan sahabat-sahabat yang lain pula kata, kalau selain daripada Sayyidina Umar, siapa pula yang layak? Ada kata Sayyidina Abu Bakar. Sebab Abu Bakar lah yang paling rapat dengan Nabi SAW. Bermula daripada Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah, dan Abu Bakar lah sahabat-sahabat yang sangat setia, paling rapat dengan Nabi, bawa pergi hijrah. Nabi bawa dia pergi berhijrah dari Mekah ke Madinah. So ada sahabat yang cadangkan Abu Bakar, ada sahabat yang cadangkan Sayyidina Umar. Maka bila mesyuarat, majoriti menang kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar lah yang dilantik sebagai Khalifah yang pertama. Iaitu pelantikan itu berlaku di Saqifah Bani Sa'idah. Dulu kita boleh masuk kebun tu, kita boleh tengoklah halaman tu. Dia ada, dibuat macam camping lah. Dibuat macam apa, tempat berehat apa semua, ada air apa semua. Tapi nampak gaya macam dah tutup. Kalau kita nak pergi sana, itu memang asal dia. Itu memang asal. Dia tak akan setakat ini yang kita tahu tak akan dirobohkan lah, ataupun tak akan diratakan lah. So itulah tinggalan Saqifah Bani Sa'idah. So kalau ditutup tak tahu sebab apa. Dulu boleh masuk ni, dulu subur lah juga. Sebab tu Nabi rehat di kebun ni, Saqifah Bani Sa'idah ni, boleh petik kurma, boleh makan kurma. Penuh dengan buah-buahan lah dulu. Dia punya apa nama, suasana kebun. Kita boleh bayangkan suasana kebun ni. Dulu tak ada lah kolam tu kan. Kolam ni kolam moden lah. Tapi dia ada sumber air. Kebun ni dia ada sumber air, sebab tu Nabi rehat di sini. Ya Allah, saksikanlah. Jadi kita bersyahadah di tempat mana Nabi pernah jejak, supaya dia menjadi saksi kita dekat akhirat kelak. So kita sama-sama syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mudah-mudahan tempat yang kita jejak, tempat yang pernah Nabi jejak, Nabi rehat, Nabi bermesyuarat sebagainya, juga kita dah pernah sampai di tempat ni lah, insya-Allah, mudah-mudahan.